Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor merupakan calon tepat untuk merampas semula Parlimen Kemaman daripada PAS pada pilihan raya kecil Parlimen berkenaan 2 Disember ini. Pengerusi Majlis Veteran UMNO Kelantan, Datuk Kamaruddin Abdullah berkata, Raja Muhammad Effendi merupakan satu nama besar dan sudah dikenali penduduk Kemaman sebelum ini. Menurutnya, walaupun calon tidak pernah berada di bahagian hadapan kepimpinan parti, tetapi beliau dihormati dalam kalangan ahli UMNO. Katanya, saya yakin UMNO dan Barisan Nasional akan dapat merampas kembali Parlimen Kemaman kali ini kerana meletakkan seorang calon yang sudah tentu dikenali oleh rakyat Kemaman. Sudah tentu rakyat memberi perhatian kepada calon BN kerana jasa beliau dalam Angkatan Tentera selain dikenali semua ahli UMNO. Parlimen Kemaman merupakan kubu kuat UMNO dan BN tetapi tewas bermula 2018 ketika PRU14 dan dikatakan bermulanya kejatuhan parti itu di Terengganu. Pencalonan Raja Muhammad Effendi diumumkan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi ketika majlis pengumuman calon BN bagi PRK Parlimen Kemaman di Menara Dato' On pada Selasa. Keputusan meletakkan bekas Panglima ATM berusia 65 tahun itu dipersetujui pimpinan Dewan Tertinggi BN serta pemimpin akar umum parti itu di Parlimen Kemaman. Pada PRU 15 November lalu, penyandang kerusi Parlimen Kemaman, Cik Alias berjaya mempertahankan kerusi yang dimenanginya sebelum ini, menewaskan bekas Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Said dengan memperoleh majoriti sebanyak 27,179 undi. Cik Alias memperoleh undi 65,714 undi, manakala Ahmad mendapat 38,535 undi. Gerak kerja kempen wanita UMNO dan Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman akan disesuaikan mengikut keadaan semasa dengan mendahulukan bantuan kepada rakyat sekiranya berlaku banjir. Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, segala perancangan dan langkah berjaga-jaga telah diatur bagi menghadapi kemungkinan berlaku bencana itu ketika tempoh kempen PRK berlangsung. Katanya persediaan ini amat penting memandangkan Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan monsun timur laut dijangka bermula pertengahan November dan berlanjutan sehingga Mac tahun depan. Dalam pada itu, Noraini berkata pemilihan Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor sebagai calon BN bagi PRK berkenaan membuktikan kepimpinan semua peringkat dalam gabungan itu memahami perubahan landscape politik semasa negara. Beliau berkata sayap wanita parti berkenaan juga mengalu-alukan keputusan BN memilih bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu untuk mewakili BN dalam PRK Kemaman. Katanya wanita UMNO dan BN berharap pengundi di Parlimen Kemaman dapat memberikan sokongan dan kepercayaan kepada calon BN untuk memberikan khidmat bakti kepada rakyat. PRK Parlimen Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid dengan Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian berlangsung pada 2 Disember manakala tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal masing-masing pada 18 dan 28 November ini. Pada pilihan raya umum ke-15, calon BN Datuk Seri Ahmad Said tewas kepada Cik Alias dengan majoriti 27,179 undi sekaligus menyaksikan PAS mendominasi kesemua 14 kursi parlimen di negeri berkenaan. Apalagi yang tuan tak puas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah tak cukup derita puluhan tahun yang dialami oleh YB PMX? Demikian soal setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim selepas Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan bahawa Anwar memiliki pendirian berbeza dan menjadi lebih buruk selepas menjadi Perdana Menteri. Katanya sebaiknya Tuan Dr. Mahathir perlu move on dan memberikan pandangan sebagai negarawan. Bukan lagi bangkit isu peribadi antara dirinya dan pemimpin negara yang dulunya diangkat oleh beliau juga. Muhammad Kamil berkata, perkara yang lebih menjengkelkan apabila Dr. Mahathir sendiri yang meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan tidak menepati janji untuk menyerahkannya kepada Anwar. Dalam pada itu, beliau beranggapan bahawa komen yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir itu terhadap ahli Parlimen Tambun sebagai tanda kekesalan. Katanya ini kerana tak manis jika nak diingatkan semula apa yang tangan Tun dah lakukan kepada pemimpin negara baik daripada Tunku, Tun Hussein, Tun Razak, Pak Lah hinggalah ke pemimpin negara hari ini. Tidak ketinggalan kepada derita yang dialami oleh mantan pemimpin PAS yang telah meninggalkan kita. Mungkin PAS sekarang sudah lupa pesan mantan presidennya, Datuk Fadil Noor, bahawa Dr. Mahathir akan hidup lama untuk melihat kehancuran yang telah dia lakukan. Pada masa sama, Muhammad Kamil menjelaskan bahawa beliau tidak niat untuk menegur Dr. Mahathir, namun hantaran itu dibuat sekadar meluahkan rasa pemimpin muda yang cuba belajar daripada pengalaman politik Malaysia. Menurutnya, jika ada orang lebih tua mencelah hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak ada gunanya lagi untuk meluruskan pandangannya. Katanya begitulah halnya apabila seseorang sudah lanjut usia dan tanpa sedar menyuarakan rasa kesal dengan apa yang pernah dilakukan dirinya. Kita iakan saja dan maju ke hadapan.